Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustazah Hani. Kali ini kita akan mempelajari mata pelajaran sirah bagi tahun 3. Sekejap ya. Okey. Sirah tahun 3. Jadi sebelum tu mari kita bersama-sama tadahkan tangan, bacakan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Okey, kita teruskan kepada pembelajaran kita hari kali ini. Okey. Sirah tahun sekejap silap pula. Okey. Sirah tahun 3. Kita masih lagi di dalam tajuk besar yang sama, pelajaran 3, Mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam video kali ini, kelas kita kali ini, kita akan teruskan kepada tajuk kecil yang seterusnya, unit 3, keluar air dari celah jari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita akan pelajari dalam video kali ini. Jadi sebelum tu saya nak mengimbau kembali kenangan lama kita bersama sebelum ini. Dalam video yang sebelum ini, kita dah belajar tentang mukjizat dan pengertian mukjizat dan bahagian-bahagian mukjizat. Mukjizat terbahagi kepada dua bahagian, dua jenis. Yang pertama maknawi, yang kedua hissi. Maknawi tak boleh nampak tapi boleh faham guna akal. Hissi boleh nampak guna mata. Okey, jadi mukjizat jenis maknawi contohnya adalah Al-Quran. Al-Quran itu saya dah terangkan sebelum ni, Al-Quran kita boleh faham guna akal, tapi kita tak boleh nampak. Sekarang baru nampak itu kalau kita tulis. Baru nampak. Kalau tidak, kita baca, kita nampak ke tulisan tu? Tak nampak kan? Tapi kita boleh faham. Yang kedua, Isra' Mi'raj. Okey, Isra' Mi'raj ni kita tak belajar lagi. Kita akan belajar last sekali nanti. Kita akan huraikan dengan dalam. Jadi dia akan last sekali. Yang Al-Quran ni kita dah belajar sebelum cuti. Yang mukjizat hissi ada 3. 1, 2, 3. Kita akan belajar satu-satu. Jangan risau, saya pun tak nak kamu pening. Jadi dalam video kali ini kita akan belajar yang pertama. Mukjizat hissi yang pertama iaitu keluar air dari celah jari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita teruskan. Cerita. Ini saya nak bercerita, jadi kamu kena dengar, faham dan kalau boleh ingatkan jalan ceritanya. Nampak kan? Okey. Jadi cerita keluar air dari celah jari Nabi Muhammad ini kita ambil daripada sumber. Ada dari mana kita ambil itu kita kena tahu. Sumber apa? Dari sumber hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Kita tak boleh main cerita-cerita je. Kita kena tahu kita dapat dari mana. Kalau dari internet, kamu tak perlu percaya sangat. Ada je orang ramai tipu dalam internet tu. Jadi kita kena ambil yang betul-betul tempat yang diyakini. Dari hadis, orang ramai yakinlah itu pun hadis, kita kena tengok palsu ke tidak ke. Okey, kita teruskan daripada hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Dalam hadis itu ada menceritakan tentang Nabi Muhammad. Macam mana cerita keluar air dari celah jari Nabi Muhammad ni? Ceritanya Nabi Muhammad pada suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bermusafir bersama sekumpulan
para sahabat. Inilah gambarnya. Gambar orang musafir. Ini gambaran orang Arab bermusafir. Macam inilah keadaannya. Itulah motif tujuan saya letak gambar ni. Kamu bayangkan tengok gambar ni. Macam ni Nabi Muhammad bermusafir dengan sekumpulan para sahabat. Jadi dalam perjalanan musafir tu jangan tanya ya. Jangan tanya sebab saya tak boleh jawab. Tapi saya semacam ada dengar orang tanya musafir tu apa. Musafir itu jalan jauh daripada tempat tinggal kita. Contoh kita tinggal dekat Perak kan, sekarang ni dekat Tepeng. Kalau kita jalan jauh macam lebih 2 marhalah, lebih 96 km. 96 km. Macam KL tu dia 100 lebih, 100 berapa entah kilometer, dah lebih 96 km. Itu dah dikira musafir. Kalau setakat dari Tepeng nak ke Cangkat Jering tu berapa kilometer je, tak sampai pun 90 km, itu bukan musafir. Ya anak-anak muridku yang tersayang. Okey, jadi itulah maksud musafir, jalan jauh dari tempat tinggal kita. Jadi Nabi Muhammad telah bermusafir jalan jauh bersama para sahabat. Ni gambarannya. Dalam perjalanan jalan jauh tu, jalan kan, sampai satu tempat masuk waktu solat. Bila dah masuk waktu solat, kenalah solat kan. Jadi bila nak solat, kita kena ambil wuduk dulu. Nak ambil wuduk kena guna air. Bila sampai jalan-jalan sampai satu tempat tu, masuk waktu solat. Nak solat, nak ambil wuduk, tak ada air. Air tak ada. Jadi sebelah. Jadi seorang lelaki daripada rombongan yang bersama dengan Nabi Muhammad itu, lelaki ni dia pergi keluar cari air. Dia pergi seorang-seorang cari air. Lepas tu dia pun bawa balik. Dia berjaya jumpa air. Dia bawa balik air. Nampak tu air. Tapi sikit je. Cukup untuk seorang je ambil wuduk. Tak boleh ramai lah. Rombongan tu ramai, 70 orang. Rombongan musafir bersama Nabi Muhammad tu. Jadi lelaki ni dia jumpa sikit je air. Jadi air yang lelaki ini jumpa, air ni, yang ni Nabi Muhammad guna. Nabi Muhammad guna ambil wuduk. Lepas tu habis. Dan Nabi Muhammad guna seorang je yang boleh. Lepas tu Nabi Muhammad guna seorang habis. Lepas tu bila dah habis ni, Nabi Muhammad telah memasukkan 4, nampak ni. 1, 2, 3, 4. 4 jari baginda ke dalam baldi. Masukkan dalam baldi. Lepas tu setelah baginda memasukkan 4 jari baginda dalam bekas tersebut, baginda pun bersabda. Baginda cakap, berwuduklah kamu semua dengan air ini. Dalam bekas tu tadi kosong. Macam mana boleh ada air? Lepas tu bila Nabi Muhammad masukkan jari tadi dalam bekas tu, adalah air. Dari mana air tu? Dari celah jari Nabi Muhammad. Keluar air bubuh dalam bekas tu. Jadi air ini telah digunakan oleh ahli rombongan, ahli musafir yang bersama dengan Nabi Muhammad itu untuk mengambil wuduk. Berapa orang? 70 orang. Ini yang kita belajar dalam buku teks lah. Jadi situasi ini, peristiwa ini, kejadian ini dah berlaku banyak kali. Banyak kali berlaku. Bukan sekali je, banyak kali berlaku. Tapi setiap kali jadi, macam ni lah situasinya. Sama, Nabi Muhammad akan letakkan jari baginda dalam bekas. Lepas tu nanti ada air keluar. Jadi orang lain pun boleh ambil wuduk, gunakan air itu. Jadi semua boleh solat, dapat solat. Sampai situ je ceritanya. Boleh faham tak? Harapnya boleh faham lah. Benda tak susah pun, senang je jalan ceritanya. Cerita pendek je, tak complicated pun. Jadi Nabi Muhammad jalan jauh-jauh dengan ramai-ramai sahabat. Lepas tu jalan sampai satu tempat nak solat. Tu tak ada air. Seorang pergi keluar cari air, dapat air sikit. Lepas tu Nabi Muhammad guna air tu sampai habis. Lepas tu Nabi Muhammad letak jari dalam bekas.
keluar air, dapat air dalam bekas tu. Jadi semua orang baru duduk dengan air yang keluar dari celah jari Nabi Muhammad. Itu je ceritanya. Okey, jadi saya harap para pelajar dapat mengambil manfaat daripada video saya kali ini. Okey, sampai sini saja pembelajaran kita untuk kali ini. Sekian. Assalamualaikum. Jangan lupa jawab soalan latihan selepas ini. Tekan butang next, lepas tu jawab. Okey, bye. Assalamualaikum.